sebagai sebuah negeri mesti ada undang-undang bertulis. Jadi tidak berubah-ubah. Salam Nusantara adalah sebuah dokumentari bersiri yang diusahakan untuk meninjau perkembangan sejarah dan peradaban Islam di Sarawak. Ia akan menjadi suatu permulaan positif dalam menyingkap khazanah peradaban masyarakat majmuk wilayah ini. Episod kali ini bakal memaparkan aspek kepimpinan masyarakat Sarawak lampau, khasnya tentang kelompok pembesar aristokrasi tempatan. Mereka yang dikenali sebagai golongan perabangan ini mempunyai kisah asal-usul dan tradisi kekeluargaan yang tersendiri. Dalam perkembangan sama, tradisi persuratan dan juga pengaplikasian undang-undang bertulis di Sarawak menjadi salah satu ciri kemajuan masyarakat semasa itu. Masyarakat perabangan di Sarawak ni, kalau kita lihat susu galonya di Sarawak, contohnya misalnya di Kuching. So, kalau kita lihat perabangan ni banyak, contoh di Seri Bas ada, di Seri Aman ada. Tapi kalau kita lihat di Kuching, dalam konteks Melayu Kuching, perabangan di Kuching mempunyai kisah sejarah yang sangat panjang. Masyarakat perabangan ni sebelum kehadiran Majapahit di alam Melayu, dan mereka ini menguasai peradaban ataupun kota yang terletak di Sentubong, dan mereka lah yang memerintah di Sentubong. Tapi kalau kita melihat dalam konteks susu galuh mereka, contohnya bagaimana mereka ini bermula, mereka bermula daripada Datuk Mapati, seorang putera raja dari Majapahit yang hadir di Kepulauan Melayu, memerintah di satu kawasan yang digelar sebagai Sentubong pada hari ini, dan beliau berasimilasi dengan penduduk tempatan, dan akhirnya mempunyai anak daripada Dayang Permaisuri ataupun anak raja, dikatakan nak berkahwin dengan anak Raja Johor, anak Sultan Johor pada masa itu, dan mempunyai seorang anak bernama Datuk Mapati Jepang. Datuk Mapati Jepang ni merupakan keturunan pertama lah perabangan ni, ataupun asal-usul perabangan ni memang berasal dari Mapati Jepang, dan kerana beliau berkahwin dengan seorang anak pembesar di Sentubong bernama Datuk Adi. Datuk Adi ni ada anak bernama Dayang Modiah. Itulah kita dia, kalau kebiasaannya kita ambil nama anak tu abang
tetapi mengikut nasab sebelah bapa. Tapi sekarang ni kita lihat kita guna nasab sebelah mak, sebelah ibu untuk mengangkat kebangsawanan tersebut. Mereka juga berkembang sehingga berkembang melalui perkahwinan, dan sehinggalah mereka membentuk kelompok perabangan yang besar, sehinggalah kehadiran Brooke di Sarawak. Santubong pada masa itu sebagai sebuah kota pelabuhan kerana kedudukan geografinya yang mungkin agak strategik di antara timur dan barat. Itu kebiasaan timur dan barat, orang Cina, pedagang dari Cina, pedagang dari India, dan namanya pun telah dicatat sebagai kota pelabuhan contohnya oleh pengkaji Sriwijaya. Kalau kita membaca jurnal yang ditulis oleh Moines, Java dan Kataha, kedudukan kawasan tersebut yang agak tidak dipengaruhi oleh Sriwijaya, tetapi dia didatangi oleh pedagang. Sebagai sebuah negeri mesti ada undang-undang bertulis. Jadi tidak berubah-ubah, mentadbir dengan adil yang salah dihukum. Begitu juga untuk undang-undang perdagangan, jual beli, pemilikan tanah juga penting. Jadi menunjukkan bahawa skriptorium ini penting untuk membina tamadun bertulis undang-undang. Dan ini telah membawa kemajuan kepada negeri-negeri ini, khususnya di ibu negeri masing-masing. Bila ada undang-undang membawa keamanan, keadilan, ramailah orang datang, ramailah orang berdagang. Sepertinya Santubong kan menjadi satu pelabuhan besar di Asia Tenggara. Terdapat Muhammadin Code Law yang diamalkan oleh masyarakat di sepanjang Batang Lupa ataupun di Banting Lingga, dan kemungkinan ianya merujuk kepada Kanun Negeri Banting Lingga. Kanun Negeri Banting Lingga sebanyak 87 halaman bertulisan Jawi dan mempunyai 25 fasal, dan kebanyakan fasal-fasal tersebut menyentuh tentang bidang kuasa raja dan pembesar dan undang-undang muamalat Islam seperti jual beli, mudarabah dan sebagainya. Dan juga termasuk di dalam Kanun Negeri Banting Lingga tersebut adalah undang-undang jenayah Islam seperti hudud kisas, kemudiannya undang-undang keterangan dan juga undang-undang keluarga. Kanun Negeri Lawas mengandungi 68 halaman bertulisan Jawi dan mengandungi 30 fasal, 12 fasal utama dan 18 sub-fasal. Fasal-fasal tersebut juga membincangkan tentang bidang kuasa raja dan pembesar, undang-undang muamalat Islam, undang-undang jenayah, undang-undang keluarga dan sebagainya. Kewujudan Kanun Negeri Banting Lingga dan juga Kanun Negeri Lawas ini membuktikan bahawasanya sebelum kedatangan Brooke, undang-undang Islam itu telah diamalkan, telah dipraktikkan, dan sudah semestinya untuk menjaga sebuah negeri besar sebelum kedatangan Brooke seperti negeri Sekerang, Saribas, Kelakar, Melanau, Rajang dan sebagainya, ia memerlukan kepada court law, sebuah peraturan untuk pentadbiran sesebuah negeri. Dikaji dengan kanun, misal kata kanun Lawas, kanun Limbang dan yang lain-lain kanun, dia mempunyai kesamaan
Sama juga dengan kanun Melaka. Dia ada kesinambungan tersebut dan menarik kalau dikaji. Ya. Inilah khasanah yang dibuat oleh nenek datuk kita dulu, bahawa mereka juga sudah bisa mengarang kitab kanun, walaupun ini adalah pengaruh dari Kesultanan Islam khususnya Aceh, tetapi kemandirian dari aspek penegakan hukum ini kan luar biasa mereka. Ketika mana penyerahan ataupun diberi kuasa sementara kepada Brooke sebagai gubernur di Sarawak, iaitu perjanjian tahun 1841 dan perjanjian tahun 1843. Di situ Brooke perlu akur dengan dua keadaan. Yang pertama iaitu Brooke tidak boleh mencampuri urusan hal ehwal Islam kerana mesti merujuk kepada kanun Brunei. Yang kedua, adat istiadat Melayu tidak boleh diganggu gugat. Sultan Omar Ali Saifuddin memberikan syarat untuk Raja Brooke penuhi dalam menerima wilayah Sarawak adalah untuk menjaga dan tidak campur tangan di dalam urusan undang-undang dan adat istiadat, bukan sahaja masyarakat Melayu tetapi masyarakat yang lain yang berada di dalam wilayah tersebut. Sekiranya ada apa-apa berkaitan dengan hal undang-undang dan adat istiadat Melayu, pada ketika tersebut akan diserahkan kepada Mahkamah Datuk-Datuk yang untuk memastikan supaya apa-apa urusan pertelingkahan, perselisihan daripada sudut adat istiadat akan diselesaikan oleh Mahkamah Datuk-Datuk. Dan salah satu cara Raja Brooke mengiktiraf mereka pun adalah dengan cara menubuhkan Majlis Negeri pada tahun 1855. Jadi pada tahun 1855 apabila Majlis Negeri ditubuhkan dengan dianggotai oleh beberapa orang daripada keluarga Raja Brooke sendiri dan dianggotai juga oleh golongan datuk-datuk menduduki tempat Majlis Negeri. Jadi Majlis Negeri inilah yang bertanggungjawab kemudiannya untuk memastikan supaya setiap kod adat istiadat Melayu dapat di-codified. Semasa pelantikan James Brooke sebagai Gubernur Sarawak pada tahun September 1841 dan 5-6 bulan selepas itu iaitu Januari 1842, James Brooke telah mengambil langkah untuk mencetak undang-undang ke dalam tulisan Rumi dan dilakukan cetakan tersebut di Singapura. Ianya terdapat di dalam beberapa catatan pegawai British yang datang bersama James Brooke. Sebagai contoh juga pandangan daripada Kapten Rodney Mundy yang mana menyatakan bahawa James Brooke telah mencetak undang-undang. Undang-undang ini merujuk kepada the code of law daripada rakyat masyarakat tempatan. Jadi di antara kod undang-undang adat istiadat Melayu yang telah pun dikodifikasikan pada ketika tempoh masa yang telah dinyatakan tersebut, di antaranya adalah marriage and divorce cases to only go to Datuk Scott. Jadi semua berkaitan dengan perkahwinan dan perceraian pergi kepada Mahkamah Datuk-Datuk. Ini adalah pada tahun 1883. Native court fines to be paid into the police court, marriage, Mohammedan, Milanos and other pagan tribes in the state of Sarawak dying intestate. Jadi ini di antara kod-kod adat istiadat, bukan setakat untuk masyarakat Melayu Islam tetapi juga turut termasuk masyarakat yang lain. Sebab kita pun maklum di dalam sejarah apabila Raja Brooke telah pun diserahkan wilayah Sarawak sampai ke Batang Semarahan, daripada sedikit demi sedikit Raja Brooke telah pun meluaskan wilayah penguasaannya, sehinggalah apa yang kita dapat lihat pada hari inilah.
Jadi ini adalah di antara kod undang-undang adat istiadat yang telah telah diluluskan oleh Majlis Negeri di atas nama Rajah Order. Sebelum daripada 1915, undang-undang kita dipecahkan sebagaimana yang telah disebutkan tadi, ikut kepada Rajah Order yang berbeza-beza. Sebagai contoh ada Mohammedan Wills Ordinance, kita ada Mohammedan Milanos and other pagan tribes in the state of Sarawak, sebagai contoh marriage. Jadi Rajah Order ini dia bukannya dibentuk dalam satu dokumen yang satu untuk menghimpunkan semua undang-undang tersebut. Jadi dengan adanya undang-undang yang dikodifikasikan pada tahun 1915 ini adalah untuk memastikan supaya setiap undang-undang adat istiadat Melayu dihimpunkan menjadi satu dokumen. Jadi apabila dihimpunkan menjadi satu dokumen, ia menjadi satu rujukan khusus untuk undang-undang adat istiadat yang menyentuh tentang Melayu dan berkait rapat dengan Islam. Sebab pada waktu tersebut memang tidak dapat nak dibezakan lagi dah di antara undang adat-adat Melayu dan Islam, sebab saling melengkapi di antara satu sama lain. Ada tokoh-tokoh yang menilai dan memastikan supaya setiap undang-undang yang diterima pakai tersebut adalah selari dengan Islam. Jadi di antara tokoh-tokoh tersebut adalah sebagai contoh Datuk Bandar Abang Haji Bol Hassan, Datuk Temenggung Abang Muhammad Ali, Datuk Hakim Haji Abang Asy'ari, dan Datuk Imam Abang Haji Moshidi, dan Abang Muhammad Zain yang kemudiannya dilantik menjadi Datuk Menteri Abang Muhammad Zain. Jadi ini di antara tokoh-tokoh yang telah menjadi panel untuk memastikan supaya undang-undang yang dikodifikasikan pada tahun 1915 tersebut dapat direalisasikan. Datus Code ini dia dijalankan oleh yang terdiri daripada Datuk Bandar, Datuk Temenggung, Datuk Imam dan juga Datuk Hakim. Pada tahun yang sama, pada sekitar tahun 1930-an, wujud juga yang disebut sebagai Majlis As-Suyuh Al-Islam. Majlis As-Suyuh Al-Islam ni, orang yang bermain di situ istilahnya macam dikatakan sebagai satu organisasi NGO yang bergerak di situ. Dan siapa-siapa yang menjadi tulang belakang dia, iaitu tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, termasuklah Tuan Haji Saleh Arif. Ternyata pada waktu itu Tuan Haji Saleh Arif mengislamkan seorang perempuan Bidayuh pada tahun 1938. Nah, siapa yang berfungsi di situ? Iaitu Majlis As-Suyuh Al-Islam ini. Salah satu naskah yang menarik yang saya lihat iaitu peranan Majlis As-Suyuh Al-Islam ini, yang mana dalam naskah tersebut terdapat tanda tangan Tuan Haji Saleh Arif yang merupakan salah satu anggota daripada Majlis Suyuh Al-Islam ini. Ini yang nanti akhirnya dia berperanan mewujudkan yang disebut sebagai Majlis Islam Sarawak, digabung sekali dengan Datus Code ini tadi, dan akhirnya Majlis Islam Sarawak ditubuhkan tahun 1954. Tradisi persuratan dan undang-undang bertulis adalah ciri-ciri penting masyarakat bertamadun. Sarawak telah membuktikan bahawa tradisi ini telah lama wujud dan Islam merupakan antara elemen penting yang menyumbang kepada tradisi ini. Dalam episod kali ini, dipaparkan sejarah asal-usul aristokrat perabangan Melayu Sarawak sebagai kelompok. Juga dibahaskan tentang perkembangan aksara Jawi dan perkembangan tradisi persuratan. Hal ehwal perundangan juga dibincangkan sebagai suatu tanda kemajuan masyarakat Islam ketika itu. Bertemu lagi dalam perbincangan selanjutnya pada episod akan datang dengan tajuk Fenomena Naik Haji.
Salam Nusantara, Islam di Sarawak.